Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati Ustaz Muhammad Saiful Bahari bin Abdullah, pensyarah bagi subjek kajian ilmu tarikat USI Part 2202. InsyaAllah saya Muhammad Yazid bin Mak Johari, nombor matrik 046555, akan membentangkan berkenaan dengan tajuk Sejarah Perkembangan dan Pengamalan Tarikat Ahmadiyah Al-Idrisiyah di Pusat Pengajian Zawiyah Pulau Pinang. Dan saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin dengan kaunseling semester 8 ataupun usuk 8A. Jadi kita masuk kepada perbincangan ataupun latar belakang, pengenalan ataupun latar belakang. Tarikat Ahmadiyah Idrisiyah merupakan tarikat yang diasaskan oleh Syed Ahmad bin Idris lah. Dan selepas meninggalnya Syed Ahmad bin Idris ini, maka tarikat ini telah dikembang luaskan sehingga ke Asia, terutama di bumi Malaysia lah, sebagai Asia Tenggara. Dan perkembangan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini jelas menunjukkan bahawa tarikat ini berkembang dengan sebab tokoh-tokoh yang unggul di tanah Melayu ketika itu. Antaranya seperti Tuan Haji Abdul Samad bin Muhammad Saleh yang dikenali sebagai Tuan Tabal. Tuan Tabal ni lah orang yang pertama, kalau mengikut kepada sejarah, beliau adalah orang pertama lah dalam yang mengambil tarikat Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah ini. Kemudian beliau juga merupakan orang yang mengambil ijazah amalan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini daripada Sayyid Ibrahim Ar-Rashid. Kemudian usaha beliau ini telah disambung oleh anak dia, iaitu Wan Musa bin Wan Haji Abdul Samad. Dan beliau telah menjadi muftiah bagi negeri Kelantan. Dan tarikat Ahmadiyah ni mula dikembangkan di dua negeri, iaitu Kelantan dan juga Terengganu. Baik, yang kedua ialah Tuan Haji Daud bin Haji Umar Al-Labidi. Beliau ini berkait rapat kerana beliau telah mengambil amalan tarikat Ahmadiyah ini daripada Tok Syafi'i. Tok Syafi'i nanti saya akan terangkan yang di bawah itu. Tuan Haji Daud ini merupakan tokoh tarikat Ahmadiyah di negeri Kelantan. Dan kita masuk kepada Tok Syafi'i. Tok Syafi'i ini yang tadilah yang saya sebut, Tuan Haji Daud ni diambil daripada Tok Syafi'i. Nama penuh Tok Syafi'i ialah Muhammad Syafi'i bin Muhammad Saleh bin Abdul Rahman. Beliau ini merupakan kita katakan tok guru tasawuf lah di negeri Kedah. Dan beliau, Tok Syafi'i ini, dia mengambil ini direct, menerima ijazah daripada Sayyid Ibrahim Ar-Rashid. Dan beliau lah orang yang sezaman dengan Tuan Tabal. Tuan Tabal lah. Dan juga dengan Syekh Muhammad Sa'id Linggi. Syekh Muhammad Sa'id Linggi. Ramai yang mengambil ijazah sanad tarikat Ahmadiyah ni daripada beliau lah, daripada Tok Syafi'i ni. Antaranya Tuan Haji Abdullah Sijang dan juga Tuan Haji Sama'un di Negeri Sembilan. Dan yang terakhir, pastinya kita tidak lengkap kalau tarikat Ahmadiyah ni, Ahmadiyah Idrisiyah di Malaysia ni, kalau tak ada nama seorang tokoh ni, iaitu Tuan Syekh Muhammad Sa'id Al-Linggi. Tuan Syekh Muhammad Sa'id Al-Linggi ni merupakan orang yang sangat alim. Beliau disebut tadi sebagai sezaman lah, dengan Tuan Tabal dan juga dengan Tok Syafi'i. Dan beliau ni merupakan belajar di Mekah lah, di Jamiatul Azhar, dan terkenal. Dan beliau belajar dengan ulama-ulama yang terkenal seperti Syekh Al-Ambabi, kemudian Syekh Al-Azhar yang terkenal pada masa itu, iaitu Syekh Hasbullah Al-Makki. Dan beliau menerima tarikat ini daripada As-Sayyidi Muhammad Ad-Dandarawi. Dan atas arahan guru dia telah mengembangkan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ni ke Asia Tenggara
meliputi Indonesia, Singapura, Vietnam dan lain-lain lagi lah. Okay. Dan ajaran yang dibawa olehnya ini diakui benar oleh Tuan Haji Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, okay, seorang ulama yang mengajar di Masjidil Haram. Dan beliau telah mengutuskan surat kepada Sultan Kelantan agar mengembangkan tarikat Ahmadiyah Al-Idrisiyah di negeri tersebut, iaitu di Terengganu, okay, dan juga di beberapa negeri lain lah. Dan seterusnya kita masuk kepada penyata masalah. Okey, penyata masalah ini yang pertama, perkembangan tarikat Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah di Malaysia ni dilihat berkembang dengan pesat lah dan mudah diterima oleh orang ramai sejak akhir-akhir ini. Walau bagaimanapun masih ada negeri-negeri yang dilihat masih belum mengambil cakna ataupun masyarakat dia kurang dalam bab tarikat ini. Disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap sejarah ilmu tarikat ini dan pengamalannya. Ini menurut Profesor Zakaria Stapa 2016. Dan tarikat Al-Ahmadiyah Idrisiyah ini telah berkembang serta mempunyai cawangan di zawiyah di setiap negeri. Begitu juga tarikat lain, Naqsyabandi dan lain-lain. Dan tarikat Ahmadiyah ini disebabkan dia buat satu perkembangan ni, dia nak orang semua tahu bahawa tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini merupakan tarikat yang mengamalkan amalan yang selaras dengan Islam dengan tujuan menyucikan hati. Dan maka di sinilah timbul persoalan untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan mengkaji sejarah dan perkembangan amalan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah ini sehingga mampu dikembangkan dan diterima oleh masyarakat setempat di Malaysia, khususnya di tempat kajian pekaji sendiri, iaitu di negeri Pulau Pinang. Baik. Persoalan kajian, berdasarkan penyataan masalah maka timbullah persoalan kajian. Okey, jadi pekaji telah meletakkan 3 persoalan kajian, iaitu pertama, bagaimanakah sejarah perkembangan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah dan penubuhannya di Pulau Pinang, bagaimanakah cara bai'ah dan amalan yang dilakukan di dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah sebelum dan selepas menjadi ikhwan di pusat pengajian Zawiyah Pulau Pinang. Dan yang terakhir ialah apakah kitab yang menjadi panduan dan rujukan bagi ikhwan-ikhwan ini belajar dan juga sebagai pedoman di dalam hati, okey, di pusat pengajian Zawiyah tersebut. Dan objektif kajian ini adalah menjawab kepada soalan kajian yang di atas, jadi saya tak perlu menerangkanlah. Okey, dia hanya menjawab saja. Kemudian kita lihat pada metodologi. Untuk metodologi, pekaji menggunakan kaedah kualitatif, di mana kaedah kualitatif ini meliputi kaedah secara bertulis, bukan bertulis dan kajian lapangan, dan bukannya melakukan kajian lapangan yang berbentuk soal sidik. Okey, jadi dia menggunakan kaedah pustakaan, iaitu merujuk kitab-kitab dan juga keratan-keratan akhbar dan juga laman-laman yang berkaitan dengan tarikat Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah. Kemudian menggunakan kaedah temu bual, iaitu menemu bual sendiri dengan khalifah tarikat Al-Ahmadiyah di Pulau Pinang, iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Azman. Beliau ni merupakan orang alim ataupun khalifah bagi negeri Pulau Pinang. Okey, dapatan kajian. Okey, kita lihat pada sejarah perkembangan lah. Kalau kita lihat biodata pengasas tarikat Ahmadiyah Al-Idrisiyah ini, Syed Ahmad bin Idris merupakan pengasas tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Beliau lahir tahun 1163 Hijrah dan merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari susu galuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau kita lihat nama penuh beliau, okey, nama penuh beliau ialah Tuan Syekh Syed Ahmad bin Idris Ibnu Muhammad Ibnu Ali Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Ibrahim Ibnu Umar Ibnu Ahmad Ibnu Abdul Jabbar Ibnu Muhammad Ibnu Yamluh Ibnu Maishish Ibnu Abu Bakar Ibnu Ali Ibnu Hurmah Ibnu Isa Ibnu Salam Ibnu Marwan Ibnu Haidarah Ibnu Muhammad Ibnu Idris As-Saqar Ibnu Idris Al-Akbar Ibnu Abdullah Al-Kamil Ibnu Al-Hasan Al-Musanna Ibnu Sayyidina Hasan As-Sib Ibnu Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah susu galuh beliau, dan daripada susu galuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan beliau juga beramal
beliau telah menerima sanad. Okey, beliau telah bertarikat lebih kurang 40 tarikat dan mampu mengijazahkannya kepada sesiapa saja. Ni disebut di dalam kitab berdasarkan Ustaz Hafiz tadi, di dalam kitab Salsabilul Ma'in, di mana tarikat Sayyid Ahmad bin Idris sudah bertarikat hampir 40, genap 40 tarikat dan mampu untuk mengijazahkannya. Dan beliau menubuhkan tarikat Al-Ahmadiyah Idrisiyah ini disebabkan oleh peristiwa di mana beliau bertemu dengan Nabi SAW secara ruh, yaqzah, secara ruh, dengan Nabi Khidir dan Nabi Muhammad SAW, di mana berlaku 2 kali peristiwa tersebut, dan peristiwa tersebut berlaku pada kali pertama, pada kali itu yang berlaku dalam peristiwa tu, di mana Nabi Khidir telah membai'ah Sayyid Ahmad bin Idris. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Nabi Khidir untuk mentalkinkan Sayyid Ahmad bin Idris. Lalu tidak difahami oleh Nabi Khidir, maka Nabi Muhammad SAW sendiri mentalkinkan Sayyid Ahmad bin Idris bersama dengan Nabi Khidir dengan bacaan tahlil la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lahmatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Diulangi sebanyak 3 kali, dan kemudian amalan ini disebut sebagai amalan yang meliputi ataupun amalan ringkas yang diberi ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Sayyid Ahmad bin Idris ini menerima amalan-amalan lain jugalah, seperti yang ada di dalam seperti tahlil maksus. Okey, kemudian kita lihat kepada susu galur tarikat Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah. Okey, sebelum itu perlu diketahui bahawa Sayyid Ahmad bin Idris ini, saya lupa untuk masukkan, beliau lahir sebenarnya di Morocco, okey, di kota Fes, Morocco. Dan beliau juga merupakan seorang wali yang mencapai wali kutub, makam kutub paling tinggilah. Okey, dan kita lihat di sini, ni merupakan susu galur tarikat Ahmadiyah Idrisiyah, di mana saya meletakkan bermula daripada Syekh Datuk Muhammad Fuad bin Kamaluddin yang merupakan wakil Syekh bagi Asia Tenggara lah, bagi tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Kemudian beliau menerima daripada Sayyid Prof. Dr. Abdul Wahab At-Tazi. Kemudian menerima daripada Sayyid Muhammad Al-Hasan. Sayyid Muhammad Hasan menerima daripada Sayyid Muhammad Al-Syarif. Sayyid Muhammad Al-Syarif menerima daripada Sayyid Abdul Al ataupun Abdul Muta'al. Boleh dibaca salah satu di antara dua tu lah, Abdul Al ataupun Abdul Muta'al. Kemudian Sayyid Abdul Al ni menerima daripada Sayyid Muhammad Ali Al-Sanusi. Kemudian Sayyid Muhammad Ali Sanusi menerima daripada Sayyid Ahmad bin Idris. Okey, kemudian Sayyid Ahmad bin Idris direct berjumpa direct dengan Rasulullah SAW lah, menerima secara Rasulullah SAW dan dengan Nabi Khidir. Okey, untuk kalau nak diringkaskan lagi, Sayyid Ahmad bin Idris ni sempat bertemu dengan Sayyid Abdul Al ni sempat bertemu dengan Sayyid Ahmad bin Idris. Dan kita boleh buang Sayyid Muhammad Ali Sanusi, kerana Sayyid Abdul Al sempat bertemu ketika Sayyid Ahmad bin Idris sudah tua. Okey, jadi mereka sempat bertemu. Jadi inilah susu galur ringkas tarikat Al-Ahmadiyah Idrisiyah. Baik. Penubuhan di Pulau Pinang. Okey, kalau penubuhan di Pulau Pinang ni ada 2 kaedah penubuhan. Yang pertama secara rasmi yang dirasmikan oleh Syekh Datuk Fuad bin Kamaluddin di Pondok Sungai Bakap Pulau Pinang. Okey, dirasmikan pada tahun lepas, iaitu pada tahun 2019. Dan penubuhan pusat tempat sementara pusat pengajian Zawiyah ni di Betang Putera lah setakat ni, dan sudah dimulakan pengajian ketika bulan 7. Sepatutnya lebih awal lagi disebabkan oleh PKP, maka Perintah Kawalan Pergerakan ni menyebabkan tertunda sementara, dan sekarang sudah mula beroperasi untuk jemaah melakukan aktiviti membaca ratib pada Khamis malam Jumaat dan Isnin malam Selasa. Okey, seterusnya ialah tempat yang tetap sedang dibina ialah di Kubang Menderung, dan insya-Allah kita berdoalah moga-moga tempat tersebut siap
kerana mereka masih giat aktif untuk mencari dana dan juga bagi mereka yang sudi mewakafkan, dipersilakanlah untuk memberi sumbangan. Okay. Secara tidak rasmi ialah di Nyok Sebatang, iaitu Ustaz Hussein Ramli. Ustaz Hussein Ramli ini sebenarnya beliau merupakan ustaz di sebuah sekolah di SMK Bakti, tak silap saya, ke Tunas Bakti, saya tak pasti. Dan beliau hasil temu bual dengan Ustaz Hafiz tadi, maka Ustaz Hussein Ramli ni dia menerima daripada bapa dia, Ramli bin Ramli. Kemudian menerima daripada bapa dia juga, iaitu Ramli bin Awang. Dan Ramli bin Awang, Awang ini bertemu dengan Tok Syafi'i. Okay, beliau menerima tarikat Ahmadiyah Idrisiyah tadi daripada Tok Syafi'i yang tadi pada awal saya sebut. Okay. Dan amalan ni Ustaz Hafiz tadi yang khalifah bagi negeri Pulau Pinang, beliau sendiri sempat bertemu dengan Ustaz Hussein Ramli ni dan membaca ratib lah bersama dengan ikhwan-ikhwan di sana secara berjemaah pada Isnin malam Selasa dan Khamis malam Jumaat. Dan seterusnya ialah cara bai'ah dan pengamalan tarikat Ahmadiyah Idrisiyah. Okey, cara bai'ah. Okey. Cara bai'ah, yang pertama, seseorang tu kena cari guru lah kalau nak bertarikat. Kemudian dia meluahkan hasrat dia, kemudian mursyid akan baca tahlil khusus. Okey, tahlil khusus ni akan dibaca 3 kali bersama-sama dengan khalifah atau syekh dan ditalkinkan. Kemudian maka selepas itu khalifah syekh akan berikan ijazah pengamalan, iaitu keizinan pengamalan dan perlu dijawab terima. Okey, cara bacaan dia ialah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lahmatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dan diulangi lah bersama-sama dengan orang yang nak masuk tarikat tadi 3 kali. Okey, sebagaimana peristiwa ditalkinkan Syed Ahmad bin Idris 3 kali, begitulah sama dengan cara bai'ah di dalam tarikat Ahmadiyah. Kemudian selepas selesai, maka orang yang tadi yang disebut yang dibai'ah itu akan dianggap sebagai ikhwan lah, saudara dalam tarikat Ahmadiyah Idrisiyah, dipanggil ikhwan. Kemudian apa yang perlu dilakukan selepas itu ialah mandi wazifah, di mana mandi wazifah ini sepatutnya 3 hari berturut-turut, tetapi sekali sudah memadai. Kemudian perlu solat sunat 2 rakaat. Setiap rakaat perlu dibaca surah Al-Fatihah, kemudian 100 kali surah Al-Ikhlas bagi setiap rakaat. Kemudian selesai solat, istighfar saghir, doa, dan kemudian satu amalan lagi iaitu perlu fidyah 70,000 kali tahlil. Okey, ini adalah sekali seumur hidup sahaja. Okey, boleh hanya sekali seumur hidup. Itulah bagi tarikat Al-Ahmadiyah Idrisiyah bagi mereka yang bai'ah lah, yang nak masuk. Okey, kemudian cara umum, secara umumnya ni amalan lah, amalan dari tarikat Ahmadiyah. Secara umumnya amalan ni dibahagikan kepada 2, iaitu amalan individu dan amalan berjemaah. Dan amalan ini yang saya listkan dalam slide ini merupakan boleh dibaca secara individu ataupun secara berjemaah. Okey. Kita ada di dalam dia iaitu Fatihatul Aurat. Okey, Fatihatul Aurat ni bacaan dia ialah Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lahatin wa tarfatin yatrifu biha ahlu samawati wa ahlul ard kulli syai'in huwa fi ilmika ka'innu aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday zalika kullih. Itu adalah bacaan Fatihatul Aurat dan perlulah dibaca sebelum memulakan sesuatu amalan. Ini adalah syarat dia. Mesti baca Fatihatul Aurat. Kemudian baru boleh baca tahlil khusus dan sebagainya. Tahlil khusus ni ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lahmatin wa nafasin. Itulah tahlil khusus. Kemudian kita ada selawat azimiyah. Selawat azimiyah ni amalan yang diberikan lah, antara yang utama lah. Kemudian istighfarul kabir. Ni yang 3 selawat khusus, selawat azimiyah, tahlil khusus, selawat azimiyah, istighfar kabir adalah amalan yang digalakkan lah dari tarikat ikhwan dalam tarikat Ahmadiyah Al-Idrisiyah. Kemudian kita ada Al-Azhar Al-Qamsah, Al-Mahamid Samaniyah, iaitu pujian yang 8. Kemudian ada selawat 14, amalan yang disusun oleh Syed Ahmad
ataupun Syed Muhammad Ali Sanusi. Dia ada wirid lah, dipanggil wirid Muhammadi. Dia ada 3 peringkat. Okey, iaitu tahlil, selawat dan juga istighfar. Okey. Ketiga-tiga ni dia ada 3 peringkat, iaitu kecil, sederhana dan besar. Boleh pilih yang mana yang mampu bagi ikhwan yang nak beramal. Kemudian Kas-Sa'adah. Kas-Sa'adah ini meliputi keseluruhan semua amalan dari awal saya sebut Fatihatul Awraq sampailah ni amalan yang dikumpul oleh Syed Ahmad Ali Sanusi. Dan ada juga amalan-amalan lain seperti Hizb Al-Saifi, Hizbul Mughni dan lain-lain lagi lah. Okey, kemudian dari sudut pengajian kitab. Okey, untuk pengajian kitab bagi negeri Pulau Pinang, bagi Pusat Zawiyah Pulau Pinang, untuk ikhwan Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah, mereka ada pengajian Quran. Kerana pengajian Quran didahulukan, kerana Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah ni sangat menekankan ilmu. Okey, sangat menekankan ilmu. Okey, maksud dia kalau lah amalan tadi tak mampu, contoh tahlil tidak mampu dilaksanakan, maka mereka boleh menggantikan amalan tersebut dengan bacaan Quran ataupun belajar ilmu agama ataupun pergi kuliah dan sebagainya lah, bekerja. Tu yang mengganti amalan dalam Tarekat Ahmadiyah. Okay, kalau Naqsyabandi, mereka mungkin terpaksa qada. Sekiranya hari ini tak cukup, maka mereka perlu qada esok harinya dengan ditambahlah amalan tersebut. Tu beza Naqsyabandi dengan Tarekat Ahmadiyah. Okay, Tarekat Ahmadiyah ni dia lebih fleksibel. Okay, kemudian ada Kitab Al-Wafa. Kitab Al-Wafa ni ialah, bukan nak dikatakan kitab, dia lebih kepada dokumen lah. Dokumen sanad Syed Ahmad bin Idris dan sebagainya lah, berkenaan dengan Tarekat Ahmadiyah Al-Idrisiyah. Kemudian mereka juga belajar kitab Zikir Maqsus. Zikir Maqsus ni yang kitab yang meliputi seluruhan lah amalan-amalan zikir, tahlil yang disebut daripada yang dalam slide yang berkenaan dengan amalan tu. Semua termasuk dalam kitab Zikir Maqsus. Kemudian kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari juga dipelajari dalam dalam kitab pengajian Zawiyah ini. Dan minggu lepas adalah baru bermulalah kitab Syarah Hikam ni diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Azman. Kemudian kitab Manaqib Syed Ahmad. Kemudian pengajian bahasa Arab. Okey, ni merupakan panduan dan juga kitab yang menjadi panduan lah kepada ikhwan-ikhwan Tarekat Ahmadiyah Al-Idrisiyah di Pulau Pinang. Okey, kerana mereka Ustaz Hafiz menyebut bahawa diajar secara biasa-biasa saja, secara awam, kerana masyarakat awam ni tidak mempunyai ilmu yang banyak, yang tinggi. Jadi kita perlu ajar standard lah. Maksud dia kalau baca ratib tu hanya baca ratib yang umum sahaja, tidak membaca ratib yang detail. Okey, cabaran, cadangan dan kesimpulan. Okey, cabaran bertarekat ni, yang pertama ialah bertarekat tapi tidak istiqamah. Kebanyakan yang datang mengambil sanad ijazah keizinan beramal hanya sekadar mengambil ijazah sahaja kemudian menghilangkan diri. Sepatutnya bagi seseorang yang bertarekat, maka dia perlu mendampingi, dibimbing oleh gurunya atau mendampingi gurunya lah. Tetapi banyakkan pakcik-pakcik atau orang tua ni dia tak faham, dia hanya ambil ijazah saja kemudian menghilangkan diri dan tidak beramal. Yang kedua ialah kurang kesedaran masyarakat terhadap kepentingan tarekat. Tidak dinafikan bahawa tarekat ini kadang-kadang mungkin disalahertikan ataupun dianggap dipandang serong lah oleh masyarakat. Jadi perlunya kita untuk beri kefahaman kepada mereka. Itulah cabaran. Yang bagi cadangan, melaksanakan elemen tasawuf. Ini diberikan sendiri oleh Ustaz Hafiz, di mana beliau sebelum membuka secara rasmi Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah di Pulau Pinang, beliau telah meminta keizinan daripada Mufti Pulau Pinang lah, Datuk Seri Dr. Wan Salim. Okay, beliau telah bertemu dan meminta keizinan dan dibenarkan. Dan beliau telah berjumpa dengan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang, iaitu Datuk IRA Zakiyuddin, untuk membawa enakmen tasawuf untuk dibentangkan di DUN. Dan usaha masih dilakukan dan
untuk pengetahuan jugalah saya lupa untuk sampaikan bahawa Ustaz Hafiz Azman ni beliau telah dilantik menjadi khalifah sejak tahun 2016. Tapi secara rasmi pada tahun di Pulau Pinang 2019. Dan cadangan seterusnya ialah pengajaran tarikat dalam sistem pendidikan. Tidak dinafikan pendidikan penting lah, kerana ia akan bila diterapkan tarikat ini, maka apabila mereka berada di luar, mereka tidak ada satu persepsi yang buruk terhadap tarikat dan mungkin mereka boleh beramal dengan tarikat tersebut. Dan sebagai contoh dalam pengajian Islam di Uniza pun, Usuluddin, pelajar yang mengambil ijazah sarjana Usuluddin juga bertarikat, perlu belajar dan juga masuk tarikat. Dan kesimpulan yang boleh saya ambil daripada apa yang saya kaji, apa yang saya temu bual dengan Ustaz Muhammad Hafiz bin Azman ini, sewajarnya bagi mereka yang mempelajari kajian ilmu tarikat, termasuk saya, perlu memasukilah tarikat ini bagi meningkatkan amalan serta mewujudkan budaya membuat bekalan amal di akhirat kelak. Di samping amalan tarikat ini merupakan amalan yang menyucikan hati dan adalah sebahagian daripada Islam, iaitu di peringkat ihsan. Okey, jadi pada pandangan saya perlulah bagi para pelajar, terutamanya pelajar Usuluddin, menerima amalan tarikat ataupun mengambillah salah satu tarikat yang dipelajari. Dan insyaAllah pada cuti mid-sem ini saya akan ke Batang Putra untuk menerima ataupun untuk bertarikat, dan insyaAllah saya akan bertemu dengan Ustaz Muhammad Hafiz bin Azman untuk bertarikat lah. Jadi insyaAllah moga Allah pemudahkan dan saya akan memasuki tarikat Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah di Pulau Pinang. Jadi itu baiklah, selepas kesimpulan, ada sedikit lagi iaitu mengenai lampiran lah. Ini gambar pertama merupakan gambar Ustaz Muhammad Hafiz bin Azman yang merupakan khalifah bagi tarikat Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah bagi Pulau Pinang. Beliau merupakan khalifah yang saya temu bual. Sesi temu bual saya lah dengan Ustaz Muhammad Hafiz bin Azman ni. Beliau merupakan khalifah di negeri Pulau Pinang. Dan gambar sebelah beliau bersama dengan Wakil Syekh Asia Tenggara, Datuk Muhammad Fuad Kamaluddin. Datuk Muhammad Fuad Kamaluddin. Beliau lah merupakan wakil Syekh bagi Asia Tenggara. Seterusnya ada satu lagi slide iaitu lampiran juga. Ini merupakan di pusat pengajian sementara lah di Batang Putra, Pulau Pinang. Dan ini merupakan waktu Khamis malam Jumaat, bacaan Ratib Yasin dan Kasaadah pada Khamis malam Jumaat. Dan ada satu lagi malam iaitu Isnin malam Selasa. Ini merupakan aktiviti lah yang dibuat di pusat pengajian Zawiyah di Pulau Pinang. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.